الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib menyeru pada dirinya dan kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kebahagiaan hidup di dunia dan dianugerahkan dengan nikmat kebahagiaan yang sebenar setelah mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Khutbah pada tengah hari ini bertajuk azan dan kefarduan salat. Seruan azan sebelum mendirikan salat mula disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-9 di dalam suratul Jumu'ah yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk menyati Allah dengan mengerjakan salat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hikmah yang sebenarnya. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza hadaratis salah falyu'addin lakum ahadukum." Apabila sampai waktu salat, maka hendaklah azan seorang daripada kalangan kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa seruan azan mengandungi beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama, memberitahu akan masuk waktu salat. Yang keduanya, memberitahu tempat salat. Dan yang ketiganya, memanggil manusia untuk salat berjemaah. Orang yang mendengar seruan azan disunatkan menjawab seperti yang diucapkan oleh muazzin, yakni tukang azan. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muazzin." Apabila kamu mendengar azan, maka kata olehmu seumpama apa yang dikatakan oleh muazzin.
riwayat Al-Bukhari. Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menyatakan amat disukai mereka yang menyahut seruan azan walau di mana mereka berada, sama ada dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berhadas, dikecualikan jika ketika mana dia berada di dalam tandas. Pahala sunat bagi mereka yang mengucapkan seperti yang disebut oleh muazzin, dan juga pada seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita juga akan diberikan kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala apabila menjawab seruan azan dan berdoa selepas daripada azan, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mendengar muazzin melangkan azan kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina, akan diampunkan akan dosa. Riwayat Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, menurut para ulama, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mendengar panggilan azan, hatinya akan gemetar dan takut, terbayang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, segera menyambut seruan tersebut dan meninggalkan sementara urusan dunianya bertujuan untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan mereka yang tertutup hatinya dan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, suara azan tidak sedikit pun mengetuk hati mereka untuk memenuhi panggilan ilahi. Ibarat kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hatinya tertutup daripada inayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dikatakan orang yang sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perhati tentang tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedia menunggu salat sebelum azan dikumandangkan. Sebagai contoh, kisah Sa'ad bin Al-Musayyab, seorang ulama tabi'in, ketika hampir pada ajalnya, datang anak perempuannya menangis di sampingnya. Dengan keadaan lemah, Sa'ad berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu menangis. Demi Allah, selama 40 tahun ini tidak pernah seorang yang melangkan azan melainkan ayah sudah berada di masjid." Maksudnya, Sa'ad sudah berada dalam masjid sebelum dilakukan azan, bersedia untuk menunaikan salat secara berjemaah. Sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, suara azan juga mengingatkan kita supaya jangan mencuaikan ibadah salat, kerana salat adalah ibadah pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di padang mahsyar. Apakah kita di dunia menunaikan salat ataupun meninggalkannya? Apakah salat kita mengikut rukun dan syarat-syarat sahnya? Apabila salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima amalan kita yang lain. Sebaliknya, apabila salat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolak semua amal ibadah yang lain. Demikianlah pentingnya salat itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Namir bin Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yus'alu 'an salatihi, fa in tuqbilat minhu tuqbila minhu sa'iru 'amalihi,
وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. Soalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba manusia tentang amalannya pada hari kiamat kelak ialah ibadah salat. Jika salatnya diterima oleh Allah, maka akan diterima seluruh amalannya. Dan jika salatnya ditolak oleh Allah, maka akan ditolak seluruh amalannya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini bermakna sekalipun seseorang itu sempurna pada pelaksanaan puasanya, banyak zakatnya, sempurna hajinya, selalu bersedekah menolong fakir miskin, berjasa kepada masyarakat dan negara, tetapi jika tidak mendirikan salat 5 waktu, maka seluruh amalannya tidak dapat menjadi bekalan untuk menolongnya pada hari akhirat kelak. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khatib memperingatkan pada dirinya, marilah kita sama-sama muhasabah diri. Tanyalah kepada diri kita sendiri, apakah yang kita dapat daripada salat itu? Sudah berapa lama kita melakukan salat? Adakah kita khusyuk ketika mendirikan salat? Apakah salat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sejauh manakah sempurna salat isteri dan ahli keluarga kita yang menjadi tanggungjawab kita? Persoalan ini perlu kita ambil perhatian supaya kita dan seluruh ahli keluarga kita tergolong dalam kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainal rajul wa bainasy syirki wal kufr tarkas salat." Sesungguhnya antara seorang lelaki, kesyirikan dan kekufuran itu ialah pada meninggalkan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij pada ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah dan bakhil kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, maka keadaannya dia sangat resah gelisah. Dan apabila dia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan salatnya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang yang miskin yang meminta, dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya, dan mereka yang cemas takut daripada tipu-tipu azab Tuhan. Berdasarkan ayat ini, kelebihan salat dapat menghilangkan perasaan resah gelisah dan sikap bakhil tersebut. Oleh itu, janganlah salat ditinggalkan, kerana salat dapat memberikan ketenangan jiwa dan menghapuskan penyakit-penyakit hati. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kami mengakhiri khutbah pada tengah hari ini. Marilah kita sama-sama menghayati tausiah yang pertamanya. Umat Islam hendaklah mendengar dan menjawab seruan azan serta melaksanakan ibadah salat dengan ikhlas dan khusyuk. Yang keduanya, umat Islam hendaklah menyadari bahawa ibadah salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan dalam apabila keadaan sekalipun. Yang ketiganya, umat Islam hendaklah mendirikan salat dengan sebenar-benarnya, bukan semata-mata melepaskan kewajibannya menunaikan ibadah salat. Dan yang terakhir, umat Islam hendaklah sentiasa memastikan diri dan seluruh ahli keluarganya istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ibadah salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah kerana Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238.
ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور